Jadi kita kita buat ibadat sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'tid din illa liman yuhib. Atau kama qala 'alaihi salatu wassalam. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim amma ba'd. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Kata alim ulama, bila mana Allah panjangkan usia kita, sebenarnya Allah beri peluang pada kita untuk kita teruskan kehidupan kita dan kita mempersiapkan bekal amal sebelum kita pulang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dipanjangkan usia ni mungkin kita tak berapa faham sebab kita masih hidup. Orang yang paling faham nikmat dipanjangkan usia ini ialah orang yang meninggal sebelum maghrib tadi. Dia lah orang yang paling faham kerana semalam dia sama macam kita. Apa dia sama? Menyangka hari ini masih hidup. Tapi hari ini telah berlalu dalam keadaan dia tinggalkan dunia ini. Dan beruntung kalau dia buat persiapan, dan sangat rugilah kalau dia tak buat persiapan. Maka sebab itu kita syukur banyak pada Allah, kita masih lagi diberi peluang untuk buat persiapan. Dan majlis-majlis ilmu merupakan salah satu daripada persiapan yang di dunia ini kita tak nampak natijah dia, dan kita akan nampak di akhirat. Bahkan orang yang duduk dalam majlis ilmu, bukan saja dia dapat manfaat, ibu ayahnya akan disebut nama-namanya di majlis para malaikat. Maka sebab itu kita kena syukur banyak pada Allah. Lebih-lebih lagi hari Minggu macam ni, yang sebagian besar masyarakat kita habiskan masa mungkin di tempat-tempat percutian, tetapi tuan-tuan, masya-Allah, Allah beri taufik untuk duduk dalam majlis ilmu. Baik, pada malam ini kita menyambung dengan kitab kita iaitu Sahabah, membicarakan tentang kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menyatakan ashabikan nujum, sahabat ni macam bintang-bintang di langit. Kalau kita ikut salah satu daripadanya, maka kita dapat petunjuk. Jadi nak berjaya kena ikut orang telah berjaya. Siapa dia yang telah berjaya? Para sahabat. Mereka adalah murid sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat tarbiyah, bahkan telah mendapat redha Allah di dunia lagi. Maka untuk jadi insan yang berjaya, maka kita kena contohi para sahabat. Pada malam ini kita akan masuki tentang satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sumamah bin Uthal. Sumamah bin Uthal. Mungkin di kalangan kita pernah dengar namanya, dan mungkin di kalangan kita tak pernah dengar namanya. Sumamah bin Uthal merupakan ketua suku Bani Hanafiyah. Bani Hanafiyah, antara suku yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia termasuk di kalangan orang-orang yang memusuhi Nabi di Madinah. Dia bukan di Madinah, dia tempat di luar Madinah, tapi dia orang yang memusuhi Nabi di Madinah. Termasuklah Bani Ghatafan, Bani Hanafiyah. Ini termasuk suku-suku yang tak duduk Madinah tetapi memusuhi Nabi di Madinah. Masya-Allah. Baik. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW meneruskan dakwah baginda.
Baginda Nabi SAW menulis 8 pucuk surat kepada raja-raja Arab dan bukan Arab, menyuruh mereka kepada Islam. Seorang daripada raja tersebut ialah Sumamah bin Uthal Al-Hanafi daripada Bani Hanafiyah. Bukanlah suatu perkara yang pelik kenapa Sumamah dipilih, kenapa Nabi itu dia surat untuk dia. Kerana dia di kalangan pemimpin Arab yang sangat ditaati pada zaman jahiliyah. Dialah ketua bagi suku Bani Hanifah ataupun Bani Hanafiyah yang agung, dan dia merupakan raja di Yamamah. Yamamah di mana sekarang? Di Riyadh. Riyadh itu sekarang ni adalah kawasan Yamamah. Baik. Sumamah pernah menerima surat daripada Nabi SAW. Dan dia merasakan ini satu kehinaan buat dia. Sebab apa? Dapat surat daripada Nabi. Dia rasa ini satu kehinaan. Sebab dia pemimpin Arab. Dia dapat satu surat daripada orang Islam, daripada Nabi, orang Islam. Maka dia merasakan dia terhina. Sedangkan mendapat surat daripada Nabi ini satu kemuliaan, tetapi dia merasakan kehinaan. Kemuliaan menjadikannya kekal dalam dosa sehingga menyebabkan dia tuli daripada dakwah Nabi SAW. Kesombongan, kedudukan, takhta yang dia ada menyebabkan dia lupa dia siapa. Sebab itu ulama kata ujian bagi seorang lelaki ni 3 perkara. Pertama apa dia? Ujian bagi seorang lelaki ialah harta. Ada setengah orang yang dapat harta dia akan lupa diri dia siapa. Masa sebelum ada harta yang banyak, boleh datang masjid, pergi surau, dan acap kali dia berazam, kalaulah saya kaya, mesti semua Islam saya tolong. Kalaulah saya kaya, saya akan besarkan masjid. Kalaulah saya kaya, banyak kebaikan saya boleh buat. Tapi lepas dia kaya, tak datanglah. Ada orang yang diuji dengan wanita. Harta dia tak terkesan sangat, tapi dengan wanita dia terkesan. Dengan wanita dia terkesan, insya-Allah. Terkesan dengan godaan wanita. Suka dekat wanita ni normal. Jangan salah faham pula. Kalau tak suka kepada wanita, ini masalah, kata Syekh Rahimuddin Al-Bantani. Sidi Rahimuddin kata, satu orang perempuan lalu, kita terasa macam sesuatu, perempuan ni terasa suka. Itu normal bagi satu orang lelaki. Yang tak normal kalau lelaki lalu dia terasa suka. Ini masalah. Sidi Rahimuddin kata ini masalah. Sebab itu Sidi Rahimuddin pernah cakap, ibu-ibu kalau jalan dengan suami, tiba-tiba lalu perempuan cantik, anak dara cantik, tiba-tiba suami kita macam pusing pandangan. Awak ni mulalah suka kat anak dara tu ke? Rumah marah kadang kan. Kata Sidi Rahimuddin, itu normal. Patut bersyukur suami kita masih lagi ada karen dengan perempuan. Kalau dia tengok dia tak rasa apa, dia tengok lelaki pula dia karen. Tiba-tiba dia tersipu-sipu malu tengok lelaki. Yang ni masalah. Ni Sidi Rahimuddin kata. Baik, jadi tuan-tuan, yang ketiga, ujian bagi satu orang lelaki ialah takhta. Dulu tak ada kedudukan, boleh taat perintah Allah. Lepas ada takhta, kedudukan, ada pangkat, ada jawatan, lupa diri, tak boleh taat perintah Allah. Ini 3 perkara ujian bagi satu orang lelaki, kata ulama. Harta, wanita, takhta. Ini 3 benda. Baik. Dan kedudukan yang ada pada Sumamah bin Uthal menyebabkan dia sombong, maksud dia begitu mulia dan rasa kehinaan dapat surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surat itu adalah surat dakwah Nabi. Sumamah kemudiannya pernah merancang untuk melakukan satu rancangan jahat, iaitu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melenyapkan dakwah Islam bersama-sama dengan baginda, dan dia pernah mencari kesempatan yang terbaik untuk membunuh Nabi SAW, namun ditegah oleh bapa saudaranya. Baik, ulama menyebutkan siapakah seburuk-buruk manusia? Seburuk-buruk manusia ialah mereka yang pernah membunuh para nabi atau dibunuh oleh para nabi. Ini seburuk-buruk manusia. Kerana seluruh nabi-nabi ini rahmat, kasih sayang kepada umat. Tetapi kalau pernah dibunuh oleh nabi-nabi,
maksudnya orang ni memang orang yang malang, seburuk-buruk manusia, ataupun membunuh para nabi seperti Bani Israel. Allah cerita dalam Quran, antara hobi Bani Israel apa dia? Wa qatlihimul anbiya. Hobi Bani Israel ialah bunuh nabi-nabi. Hobi. Nabi ni datang, bunuh. Nabi yang itu kita buat apa? Nabi itu kita campak dalam perigi. Yang nabi yang ni kita bakarlah hidup-hidup. Hobi dia bunuh nabi-nabi. Syekh kami di Madinah kata, kalaulah tuan-tuan dihantar untuk berdakwah di kampung yang suka bunuh ustaz-ustaz, confirm tak pergi. Confirm dah tak kena bayar. Kena bunuh pula. Ni tuan-tuan, insya-Allah. Tapi nabi-nabi telah dihantar kepada Bani Israel, seorang demi seorang dihantar, dibunuh, hantar nabi lain. Nabi yang dihantar ni tahu dah nabi lepas dia kena bunuh. Insya-Allah. Ustaz lagi berceramah mana? Ceramah kat kampung tu. Oh, kampung tu, kampung Telan bin Polan tu. Minggu lepas PU 2 orang dah mati. Dai jangan cakap lah. 4 orang rasanya. Ustaz-ustaz tak terkira setiap waktu. Kita tobatlah. Minta maaf lah, jadual saya penuh. Penuh tu kau jadual. Tapi Bani Israel menjadikan bunuh nabi-nabi ni kesukaan mereka. Sebab itu mereka merupakan seburuk-buruk manusia kerana pernah membunuh para nabi. Jadi tuan-tuan, Sumamah bin Usal bila mana dia bersedia untuk bunuh Nabi Muhammad, sebenarnya bukan nak bunuh Nabi Muhammad. Hakikatnya nak menjadi seburuk-buruk manusia. Pada mata dia, dia berjaya. Pada mata dia akan jadi hebat sebab bunuh Nabi. Tapi hakikatnya di sisi Allah, dia akan menjadi seburuk-buruk manusia. Tapi bapa saudara dia telah tegah, jangan dia. Walaupun begitu, Sumamah bin Uthal tidak mendiamkan diri sahaja. Dia mengganggu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Sumamah telah menangkap dan membunuh beberapa orang sahabat. Dia pernah tangkap sahabat yang buat dakwah di mana? Di kawasan Yamamah. Jemaah sahabat ni dihantar ke Yamamah ni. Kenapa? Kerana di Yamamah ni ada terdapatnya nabi palsu di sana yang bernama Musailamatul Kazzab, berada di Yamamah. Maka sebab itu jemaah dihantar ke sana. Misi dakwah dihantar ke sana, masya-Allah, untuk selamatkan umat ni daripada sesat. Baik. Suatu ketika Sumamah bin Usal mahu melakukan umrah. Satu hari dia nak pergi umrah. Dan umrah ketika itu ialah umrah di zaman jahiliah. Bila sebut saja dia nak pergi umrah dan umrah itu ialah umrah zaman jahiliah, maka dia sedang pergi pada bulan Rejab. Kerana orang-orang jahiliah hanya buat umrah pada bulan Rejab sahaja. Bulan lain tak buat umrah. Sebab itu bulan Rejab termasuk dalam bulan-bulan haram. Adapun Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram termasuk juga bulan-bulan haram kan di bulan haji. Setahun sekali Rejab buat umrah, Zulkaidah pergi haji, Zulhijjah buat haji, Muharram balik haji. Itu tertib buat dulu. Jadi kalau zaman dulu ada travel agent, berniaga setahun sebulan je, bulan Rejab. Lagi 11 bulan jual dah kerupuk lekor ke apa. Sebab apa? Orang pergi umrah setahun sekali je, tuan. Jadi Sumamah ni nak pergi umrah. Baik, dia berangkat daripada Yamamah menuju ke Mekah. Jauh perjalanan ni. Yamamah ni dekat Riyadh, jauh. Dia berniat untuk melakukan tawaf di Kaabah serta menyembelih korban untuk berhala. Inilah zaman jahiliah. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Kemudiannya mereka akan sembelih binatang, unta ataupun kambing dengan niat atas nama berhala. Dan ketika ini mereka tawaf di keliling Kaabah ada 360 berhala. Dan ini semua amalan dimulai oleh seorang lelaki namanya Amru bin Luhai Al-Khuzai. Amru bin Luhai Al-Khuzai adalah lelaki pertama yang membawa berhala masuk ke tanah suci Mekah. Daripada sejak zaman Nabi Ibrahim tu orang semua beriman pada Allah, dia inilah yang pertama yang menyesatkan orang Mekah. Membawa amalan yang syirik dalam amalan agama yang dibawa Nabi Ibrahim AS. Turun-temurun orang beriman pada Allah, dia mula-mula bawa kesyirikan ke Mekah. Dan dia juga orang yang pertama mengajak orang Mekah untuk menyembelih sembelihan unta ataupun kambing niat atas nama berhala. Ini nama dia, Amru bin Luhai Al-Khuzai. Dan dia ni
Dalam riwayat sebutkan sedang heret usus dia terjun dalam neraka. Kerana dia menjadi orang yang pertama mengajar kesyirikan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak ajar satu perkara kepada orang, kita fikir ni benda baik ataupun benda tak baik. Dalam hadis yang saya sebut, man sanna, siapa yang mengajar, dia berkata satu kebaikan dan diteruskan ataupun dia buat oleh orang selepas itu, maka dia dapat ganjaran. Tapi siapa yang ajar benda yang tak baik, dibuat oleh orang selepas itu, maka dia akan tanggung di akhirat. Maka sebab itu kita nak buat benda, kita fikir baik ke tak. Dulu di Malaysia, orang Malaysia khususnya di surau-surau, walaupun dia pergi surau, susah nak jaga al-muq sebelum tidur. Tapi sekarang Alhamdulillah, di Shah Alam, di Bangi, Putrajaya, sebagian besar masjid surau, lepas isyak buat amalan al-muq berjemaah. Untuk apa? Supaya dapat jaga istiqamah al-muq tu. Dibuat tak zaman Nabi berjemaah baca? Tak dibuat. Tapi bacaan al-muq menjadi hasrat hati Nabi SAW. Nabi tak pernah tinggal baca al-muq sebelum tidur. Untuk menyempurnakan sunnah tu, maka kita buat berjemaah, bawa ada kekuatan. Jadi orang yang mula-mula yang bagi cadangan kat Malaysia tu, dia sedang mendapat ganjaran yang banyak. Sebab apa? Sebab dia mengajar satu amal kebaikan yang sedang diteruskan oleh orang Malaysia. Masya Allah. Jadi ini untung tuan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau nak sebut pasal bid'ah, kena tengok kaifiat ataupun amal itu bid'ah. Dalam amal ini kaifiat je bid'ah. Kaifiat, cara tu je bid'ah. Maksudnya cara tu lepas main isyak ramai-ramai baca al-muq berjemaah. Ini tak dibuat Nabi di Masjid Nabawi. Tapi amal tu sunnah tak? Sunnah. Jadi untuk orang yang lemah macam kita di zaman ini, yang biasanya lupa, balas WhatsApp kita tak lupa kan. Like kat Facebook tak lupa. Makan, ada siapa lupa makan? Saya lupa makan malam, jarang dengar. Saya lupa dah makan tengah hari, saya lupa 3 hari dah tak makan. Ui, jarang tak dengar. Jarang dengar lupa makan. Tapi lupa al-muq biasa. Keinginan hati Nabi SAW bagi setiap umat ni, di hati dia ada al-muq. Jadi kaifiat bid'ah, tapi amal sunnah. Untuk merealisasikan amal sunnah tadi, maka dibuat kaifiat yang bukannya dalalah, kaifiat yang hasanah, kaifiat yang baik. Baik. Seterusnya, di pertengahan jalan yang hampir dengan Madinah, sebab nak pergi Mekah lalu Madinah, Sumamah ditangkap oleh sekumpulan sahabat yang sedang berada di perbatasan Madinah. Sumamah ditangkap kerana gerak gerinya mencurigakan, tambahan pula dia orang asing yang tidak dikenali. Sebab Sumamah ni punya benci dengan Islam, lalu kat pinggir Madinah pun menampakkan wajah benci pada Islam. Jadi sahabat tengok, apa hal pakcik ni? Muka macam something wrong somewhere je kan. Lain macam je. Jadi sahabat kata, dia ni entah ada niat jahat ke apa ni. Sahabat tangkap dulu. Tak tahu dia ni ketua bagi suku Bani Hanifah, yang merupakan raja di Yamamah. Sebab wajah dia tu mencurigakan, sahabat tangkap. Bawa ke Madinah. Sampai di Madinah, sementara tunggu Nabi datang, sahabat telah ikat dia dekat dalam tiang Masjid Nabawi, dalam Raudhah. Bukan senang masuk Raudhah, banjur balik haji. Kena tunggu turn kan, dia kena ikat dalam tiang. Tiang Masjid Raudhah dalam Masjid Nabawi tu, dia kena ikat dalam tu. Dia diikat sementara tunggu Nabi datang. Sebab itu, bila mana ulama membahaskan tentang hukum orang kafir datang ke Mekah Madinah, apa hukum dia? Ijma' kata tak boleh lah, haram. Orang kafir tak boleh datang. Jelas dalil ayat Quran. Cuma mengenai Mekah dan Madinah, di Madinah berlaku perbincangan ulama. Kenapa? Ada beberapa orang yang bukan Islam pernah ditahan. Bukan saja di Madinah, bahkan dalam masjid. Atas tujuan apa? Kata ulama, antara tujuan utama dibuat macam tu ialah tujuan dakwah. Supaya dia dapat tengok amal orang buat di masjid. Tu di Masjid Nabawi zaman Nabi. Amal hidup 24 jam dengan dakwah
dengan taklim pengajian ilmu, dengan ibadah tak berhenti, orang semayang, berzikir, baca Quran, dengan khidmat, orang sediakan makan untuk orang dan sebagainya, tuangkan air zam-zam, bagi kurma, insya-Allah. Sebab itu kalau diikat di tiang Masjid Nabawi ada potensi untuk masuk Islam. Kalau tiang masjid kita macam mana tuan? Orang tu pun confuse. Betul ke masjid ni ke balai raya? Orang datang Zuhur pun 5 orang. Pun lepas mayang, doa pun tak, terus balik. Orang bukan Islam pun confuse. Di Masjid Nabawi, amal hidup. Dan di sini menjadi dalil juga. Kalau ada setengah orang datang nak tengok masjid, amal masjid, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Di tempat kita ni terlampau strict sangat. Sampai kawan tu nak pergi betul ekor pun tak boleh. You India. Tak boleh, haram masuk. You dua-dua nak betul ekor macam mana? Dia ni datang nak betul ekor. Tonton pergi luar negara tengok, di England ada sudut khas untuk orang bukan Islam tengok orang Islam sembahyang. Sebab itu orang Islam, orang masuk Islam di England, ribu-ribu masuk Islam. Kita kawan kita duduk kat pagar tu nak tengok pun tak boleh. Dia buat apa dalam, nak tahu juga. Tak boleh. Macam mana kita nak perkenalkan Islam pada mereka? Tonton pergi di Jepun, kita pernah keluar dakwah di Jepun. Di Jepun tingkat atas tu khas untuk orang bukan Islam. Tengok macam mana orang Islam sembahyang. Bukan 1-2 orang, program sekolah. Saya kata buat apa ramai ni amoy-amoy kat sini ni. Jepun pun amoy lah juga kan. Ramai ni buat apa ni pakai tudung baru masuk Islam kot. Rupanya tak. Program sekolah datang untuk tengok amal orang Islam. Jadi dia nak masuk tu kena pakai jubah. Jubah khas lah, dia macam Masjid Putrajaya. Pakai tudung, duduk tengok Islam sembahyang. Habis sembahyang, nanti dia akan jumpa ulama untuk tanya-tanya soalan, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, nak letakkan orang di masjid sebagai tukang bicara tu kena kalam julus ni, orang yang duduk bagi bicara ni kena betul-betul orang yang mahir dan mengambil peluang tu untuk sebagai dakwah. Berapa ramai orang daripada negara China melawat Masjid Putra, Masjid Besi. Dan kalau masjid negara, dan kalau kita tak mengambil peluang tu untuk dakwah, kita rugi. Kerana mereka datang untuk tengok tempat kita, masjid kita. Kita ambil peluang tu untuk cerita pasal Islam. Dan ini yang dibuat di luar negara. Di England, saya pernah cerita pada tuan-tuan, kami keluar dakwah di England. Orang datang nak tanya pasal Islam setiap hari. Setiap hari datang. Cerita sikit je, okeylah, saya masuk Islam. Cerita sikit masuk Islam. Rupanya dia dah baca dah. Dia dah baca banyak dah. Datang nak test je betul ke tak. Nak tengok. Bahkan di England, sekolah tadika lagi dah ada program tahunan. Ziarah masjid untuk tengok orang Islam sembahyang, cara pakai tudung, rukun Islam, rukun iman. Dia belajar, diajar kat masjid. Tempat kita, sekolah punya rombongan pergi Cameron Highland, Zoo Negara, Putrajaya. Di England, rombongan dia pergi masjid. 6 tahun, umur 6 tahun budak-budak dah diajar. Semua pakai tudung. Diajar ni, kalau orang Islam ini. Jadi, dia mendapat gambaran jelas. Islam ni bukan agama teroris. Bukan dengan orang cerita. Sebab itu, setengah orang yang telah dapat gambaran jelas, dia tak kata Islam ni pengganas. Sebab dia tahu Islam bukan agama keganasan. Sebab dia dapat gambaran jelas. Hari ni orang bukan Islam, di tanah air kita nak tengok orang sembahyang pun tak dapat. Tak tahu apa amal. Lebih menyedihkan, bukan tak dapat tengok, masjid tu pun tak ada amal. Surau tu pun tak ada amal. Sepi, gersang. Tak ada orang azan. Ini keadaan yang berlaku. Maka sebab itu tuan-tuan kita kena sama-sama fikirkan. Kerana ini peluang yang digunakan oleh para sahabat di Madinah. Sumamah bin Usal diikat di tiang Masjid Nabawi. Ketika baginda sampai, baginda melihat Sumamah sedang terikat. Nabi tengok, ini Raja Yamamah. Nabi kenal. Sumamah tengah kena ikat kat tiang. Maka baginda bertanya, tahukah kalian siapa yang kalian tawan ni? Kamu tahu tak siapa ni yang kamu tawan ni? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Sahabat kata tak kenal. Zaman tu mana ada viral-viral. Tak kenal sahabat kata. Baginda SAW bersabda, dia adalah Sumamah bin Uthal Al-Hanafi.
layanilah dia dengan baik. Nabi kata ni adalah ketua bagi Bani Hanifah. Layan dia dengan baik. Ikram dia, muliakan dia, bagi makan dengan makanan yang terbaik. Ni raja yang mamah. Mereka mampu. Rasulullah SAW menyuruh ahli rumahnya menyediakan makanan untuk diberikan kepada Sumamah. Sumamah juga dihidangkan minuman susu pada setiap pagi dan petang. Beberapa hari begitu Sumamah mendapat layanan yang sangat baik. Cuma dia belum berpeluang bersemuka dengan Rasulullah SAW. Diikram dia, bagi makan, insya-Allah. Sepatutnya itu yang dibuat di tempat kita, masya-Allah. Orang bukan Islam datang. Daripada mana ni, masya-Allah. Jemput datang makan, minum. Dah minum teh dah. Maka dia akan nampak, oh, Islam ni agama yang sangat baik. Tapi amal-amal yang ada di Masjid Nabawi zaman Nabi telah bertukar. Hilang dah kat masjid. Sepatutnya ada kat masjid kita. Hilang. Dia pergi ke mana? Pergi ke hotel. Tuan-tuan pergi hotel 5 bintang. Sampai-sampai je, duduk dulu tuan, sementara tunggu kunci, minum dulu, ada jus kita sediakan. Tuan nak gula-gula, kita disediakan gula-gula, dia ada manisan. Kalau kat Arab, dia bagi kurma dengan gahwah. Sementara tunggu kunci. Masya Allah. Itulah amalan Masjid Nabawi sebenarnya. Di zaman hayat Nabi SAW. Sampai-sampai je, tu diservekan zam-zam. Diservekan manisan untuk tetamu yang baru sampai. Orang datang masjid seronok, Masya Allah, gembira. Allah Akbar. Hari ni orang datang masjid sepi, suram. Orang takut nak pergi masjid. Budak-budak tak boleh. Di tempat tuan-tuan, Masya Allah, Alhamdulillah, budak-budak boleh datang. Orang pun gembira. Ustaz Amirul beritahu ada program, budak-budak datang sembahyang subuh, dapat duit. Subhanallah, kan. Bukan nak bagi rasuah kat budak-budak ni. Nak bagi semangat. Supaya dia rasa seronok pergi masjid. Nak lepak pun, lepak kat masjid. Nak ulang kaji kat masjid supaya dia seronok. Gembira kat masjid, Masya Allah. Sebab inilah generasi yang akan ganti tempat kita, yang akan hidupkan masjid. Daripada kecil dia duduk masjid, Masya Allah. Satu perkara yang sangat baik. Jadi tuan-tuan dalam hati lagi kasih Allah, Sumamah bin Utsal diberi makan, diberi layanan yang terbaik. Seterusnya, hinggalah akhirnya Sumamah dapat peluang bertemu dengan baginda. Kerana kesibukan Nabi dalam kerja dakwah, nak hantar jemaah, urusan soal jawab, mengajar, pengajian Nabi, dan banyak perkara Nabi nak kena uruskan. Jadi tak berpeluang Sumamah jumpa. Akhirnya dapat jumpa. Maka Nabi mendekati Sumamah bin Utsal. Nabi santuni dia, Nabi tanya dia, apa khabar wahai Sumamah? Sumamah menjawab, aku baik-baik saja wahai Muhammad. Dan dia telah berkata sesuatu kepada baginda Nabi SAW. Apa dia? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku Sumamah bin Utsal. Jika engkau bunuh aku, maka pasti ada orang yang akan ambil tindakan balas terhadap perbuatan kau. Kata ulama, hari pertama Nabi diam. Nabi tak cakap apa-apa. Besok Nabi dah tanya lagi. Wahai Sumamah, apa khabar? Sihat? Nabi tanya lagi. Nabi santuni. Kerana kata ulama, itulah kaedah Nabi dakwah pemimpin, yang Sumamah, Raja Yamamah, secara indirect. Dia kaedah dakwah ni dia banyak. Nabi dakwah dia, Nabi santuni sebab dia pemimpin, dia VVIP. Dengan kaedah indirect, Nabi bagi makan, Nabi bagi layanan terbaik untuk dia, bagi susu. Walau dia telah bunuh banyak sahabat, dia telah hina Islam, dia telah bunuh banyak sahabat, dan sepatutnya dia patut dibunuh sebab dia bunuh banyak sahabat, dia menentang Islam. Tapi Nabi layan dengan layanan terbaik. Dan Nabi tanya khabar. Apa dia kata yang kedua? Dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya kalau kau inginkan harta, akulah orang yang paling banyak harta di Yamamah. Kalau kau bebaskan aku, maka aku akan bagi harta pada engkau, dan aku akan hantar orang untuk menyempurnakan berapa banyak yang kau nak aku bagi. Nabi diam. Besok Nabi datang lagi lepas sembahyang. Nabi dekati dia dekat tiang. Nabi tanya dia, wahai Sumamah, apa khabar? Sihat? Hari ketiga. Apa dia kata? Dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku Sumamah bin Utsal, ketua Bani Hanifah. Kalau engkau bebaskan aku, sesungguhnya engkau telah bebaskan satu orang yang pandai berterima kasih. Aku takkan lupa jasa engkau. 3 hari betul-betul dia telah berkata kepada Nabi SAW dengan 3 perkataan yang berbeza. Kemudiannya
Apa yang telah berlaku? Apa yang telah berlaku? Baginda Nabi SAW telah arahkan sahabat untuk bebaskan dia. 3 hari Nabi tanya dan dia telah beri jawapan yang sama. Seolah-olah dia faham apa Nabi cakap tu. Nabi tanya apa khabar dengan double meaning, membawa maksud juga. Nabi tanya dia, macam mana Sumamah? Kamu telah tengok ni amal di Masjid Nabawi dan layanan terbaik telah diberikan pada kamu. Kamu telah tengok betapa keindahan Islam. Nama Islam tak? Tapi soalan ni apa khabar? Pemimpin je faham. Sebab itu ada perkataan yang kita tak faham tapi ahli dalam bidang tu faham. Tulisan doktor tak faham kita. Doktor sama doktor pun tak faham. Dia je faham. Ahli muzik dia ada kod-kod lagu, E minor apa semua, kita tak faham. Ahli dia faham. Satu orang jumpa Imam Malik lepas semayang di Masjid Nabawi. Imam Malik ni Imam Madinah. Dia datang, la. Imam Malik kata, la wala. Tu pergi. Pening kepala orang. Apa dia tanya ni dan apa dia jawab? Senang ya soalan. La. Imam Malik kata, la wala. Orang pun tanya Imam Malik, wahai Imam Malik, dia tanya apa tu? Dia sama-sama orang alim. Dia tanya, pada pendapat kau dalam tahiyat tu bacaan dia 1 la ke 2 la? Aku kata 2 la. Tuan-tuan bayangkan soalan dia, la wala. Memang kita tak faham. Satu jemaah keluar dakwah di Syria sebelum perang dulu. Syria ni macam Malaysia juga, ada mufti-mufti negeri, ada mufti negara. Satu negeri, jemaah dakwah keluar, jemaah tu semua ulama, mufti-mufti juga, ulama orang alim-alim. Sampai tempat tu, apa kata mufti tempat tu? Saya suka jemaah dakwah ni. Semua bagus. Dakwah bagus, semua amal sunnah, pakai serban, makan berjemaah, jumpa orang, korbankan harta untuk bawa orang pada Allah. Semua bagus. Satu tak bagus, tinggal bini. Lain semua bagus. Saya tak boleh tinggal lah bini saya sayang bini saya. Mufti itu kata, saya tak boleh tinggal, saya sayang. Yang lain semua bagus. Ulama ni tak jawab apa sebab sama-sama ulama. Besok jemaah ni nak kena pindah masjid lagi satu. Di masjid lagi satu tu ada kubur sahabat Madinah yang syahid ketika buat dakwah di Syria. Mufti ni kata, besok tu masjid tu saya tahu jalan nak pergi sana. Saya khidmat. Jemaah ni saya akan drive kereta saya akan hantar pergi sana. Jemaah ni semua orang alim, semua syekhul hadis. Sampai di masjid yang lagi satu tu, mufti ni kata, tuan-tuan, bertuah tuan-tuan. Tuan-tuan telah sampai di masjid yang ada kubur sahabat Nabi daripada Madinah. Telah syahid dekat sini. Daripada ramai-ramai ulama tu, seorang dia cakap, betul ke? Mufti dia cakap, oh saya dah faham. Kita dengar kita tak faham kan? Bila kita tanya syekhul hadis, apa maksud betul ke tu? Rupanya syarah dia panjang. Dia sama dia je faham. Betul ke tu? Betul ke tu kubur sahabat? Sebab semalam kau cakap dakwah semua bagus. Yang tak bagus, tinggalkan kampung, tinggalkan bini. Sahabat Nabi ni duduk Madinah, kampung terbaik. Ada apa kampung kau? Buat apa dia buang masa dia, tinggal keluarga dia datang sini? Betul ke kau cakap ni? Dia mufti kata, oh sekarang saya dah faham. Kenapa kamu tinggalkan kampung kamu, datang sini buat dakwah? Sebab sahabat telah buat benda yang sama. Jadi sama-sama ulama ni, kita pun tak faham dia tanya apa kadang. Dia sama-sama dia, ahli dalam bidang tu dia faham. Jadi bila Nabi bebaskan dia, sebenarnya dia faham. Nabi tanya apa khabar tu, Nabi tengah dakwah dia. Tapi kita sebagai orang biasa tak faham. Bila Nabi bebaskan dia, apa berlaku? Sumamah bin Usal telah tinggalkan Masjid Nabawi. Dalam keadaan 3 hari Nabi tanya dia. Nabi santuni, bagi makan sedap, tanya soalan dan dia jawab 3 jawapan tadi. 3 hari berbeza. Lebih ke mafhum. Dia telah buat apa? Dia pergi ke satu telaga. Kita nak berhenti dah. Dia pergi ke satu telaga. Apa dia buat? Dia telah buka baju dia telah mandi. Dia pakai baju yang lebih elok. Patah balik Masjid Nabawi. Kejar Nabi. Pegang tangan Nabi. Ya Rasulullah, saya masuk Islam sekarang juga. Kesan 3 hari Nabi tanya tu tuan-tuan. Apa khabar je Nabi tanya. Tapi dia memahami apa yang Nabi nak.
Nabi tak marah dia, Nabi tak kata kau ni bunuh sahabat aku ramai tau. Kau bagi nak bagi amaran pula kat aku. Ni tempat aku ni, Madinah ni. Tak. Nabi bagi makan sedap, layan susu, pagi petang minum susu. Masya-Allah. Istimewa. Nabi tanya dengan pertanyaan yang baik, apa khabar? Dia faham Nabi dakwah dia. Akhirnya dia datang balik Masjid Nabawi dan masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung lagi pada kitab Ayatul Sahabat ini mengenai tentang kisah Sumam bin Usal, kerana dia ni lah orang pertama yang buat umrah dengan cara sunnah. Sebab Nabi dengan sahabat tak boleh masuk Mekah lagi masa ni. Dia ni pemimpin Yamamah. Jadi dia ni orang pertama yang bila Nabi ajak dia cara umrah yang betul, dialah orang pertama yang tawaf di Kaabah, buat umrah dengan cara syariat Nabi Muhammad, cara sunnah yang betul. Dia ni orang pertama. Dan dia ni akan menyekat ekonomi orang Mekah. Jadi pertemuan yang akan datang, insya-Allah kita akan menyambung punya kitab kita mengenai tentang kisah sahabat ini, Sumamah bin Utsal radhiyallahu ta'ala anhu, raja Yamamah yang akhirnya beriman di tangan Nabi SAW, beriman pernah di tangan Nabi SAW. Wallahu alam. Saya mohon maaf sebenarnya konsen terkasar bahasa, kesalahan kita terlanjur bicara, minta ampun pada Allah. Tuan-tuan, esok hari Ahad, hari Tasu'a, usahalah untuk kita puasa, bersahurlah. Esok puasa, saya tahu tuan-tuan mungkin ada doa selamat, doa tak selamat, open house, macam-macam lah hari Ahad kan. Usahalah untuk kita puasa. Dan hari Isnin, hari Ashura, usahalah untuk kita puasa. Hari Ashura, hari Allah Ta'ala menzahirkan kehebatan Allah Ta'ala, kudratullah dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu. Jadi 2 hari ni tuan-tuan kita puasalah. Kita usaha untuk puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dari surah Wal Asr.